Hai, nama saya Yogeshwari Waratan, nombor matrik saya 282594. Hari ini saya ingin membincang sedikit mengenai pengenalan kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah satu hak asasi manusia yang mana setiap individu boleh meluahkan fikiran, pendapat, diorang boleh memberi idea masing-masing. Ia boleh dikategorikan pelbagai jenis secara dialog terbuka, perdebatan awam, dan ia juga boleh kita kongsi satu sama lain mengenai pandangan masing-masing. Kebebasan bersuara ini membolehkan individu boleh saja cerita mengenai kerajaan, selain itu boleh cerita mengenai agama, kepercayaan. Selain itu boleh juga cerita mengenai perubahan negara, perubahan keadaan, semua keadaan sekeliling, tak kisahlah apa saja pendapat masing-masing. Tetapi ia ada batas, tidak ada seorang pun menjatuhkan reputasi negara, keselamatan negara terganggu. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara itu kita boleh berkongsi macam-macam, tetapi ia tetap ada batas demi keselamatan negara. Dengan adanya kemunculan platform digital dan media sosial, ia memberi ruang kepada setiap individu, tak kisah warga muda, warga tua, untuk berkongsi maklumat dan juga untuk meluahkan perasaan masing-masing. Tetapi ia juga kadang-kadang menimbulkan cabaran seperti gangguan dalam talian, salah maklumat, ucapan benci satu sama lain, dan penumpuan kuasa media. Masyarakat dan juga kerajaan perlu mencari keseimbangan antara melindungi kebebasan bersuara dan menangani bahaya yang berkaitan dengan pelaksanaan ke atas kebebasan bersuara ini. Perlindungan dan kebebasan bersuara memerlukan kewaspadaan yang berterusan, rangka kerja undang-undang yang teguh dan komitmen untuk menegakkan prinsip dialog terbuka dan keterangkuman. Disebabkan Malaysia ini diduduk oleh pelbagai kaum dan bangsa, supaya tiada isu perkauman antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulkifli bin Ma'nur, nombor itu 282706, akan menerangkan isu yang berkaitan, tajuk yang dipilih iaitu kebebasan bersuara. Okey, antara isu dia ialah kebangkitan platform digital dan media sosial memudahkan penyebaran maklumat, termasuk disinformasi dan maklumat yang salah. Disinformasi merujuk kepada maklumat yang palsu yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau memanipulasi, manakala maklumat yang salah merujuk kepada maklumat palsu yang dikongsi tanpa niat untuk menipu. Kedua-duanya boleh memberi kesan yang ketara kepada masyarakat, mempengaruhi pendapat umum, membentuk naratif dan berpotensi menyebabkan kemudaratan. Hal ini adalah penting untuk mencapai keseimbangan antara menentang maklumat palsu dan menegakkan kebebasan bersuara. Okey, antara kajian kes tentang isu maklumat salah ini iaitu kesan maklumat palsu semasa wabak COVID-19. Sepanjang wabak itu terdapat banyak maklumat palsu yang mengelirukan orang ramai dalam talian khususnya. Okey, daripada teori konspirasi kepada penawar ajaib, kita tengok banyak maklumat salah ini telah membawa kesan yang ketara terhadap kesihatan awam, contohnya tingkah laku dan kepercayaan terhadap sumber maklumat rasmi, khususnya kerajaan yang memberi maklumat semasa ke semasa. Okey,
Okey, antara isu yang lain juga itu antaranya ialah kes yang berkaitan dengan hydrochloroquine sebagai rawatan untuk COVID-19. Pada peringkat awal pandemik, terdapat dakwaan bahawa ubat ini yang boleh digunakan terutama untuk merawat malaria dan penyakit lainlah yang boleh menyembuhkan ataupun mencegah COVID-19 dengan berkesan. Jadi banyaklah perhatian yang meluas di platform media sosial yang membawa kepada lonjakan permintaan yang sangat tinggi terhadap ubat ini tanpa pengawasan perubatan yang sewajarnya. Inilah salah satu contoh dia punya maklumat palsu yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan juga pihak kerajaan lah pada ketika itu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nafi bin Johari, nombor matriks 282298, dan saya akan menerangkan berkaitan perundangan yang digunakan pakai dalam pengawalan hak kebebasan bersuara. Meskipun setiap warga negara diberi jaminan hak kebebasan untuk bersuara sebagaimana yang telah diperuntukkan di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, namun ianya bukanlah secara mutlak dan perlu dikawal agar ianya tidak disalahgunakan sebagai suatu sentimen yang akan mengganggu gugat keharmonian dan kedaulatan negara. Terdapat beberapa akta yang telah digubal oleh kerajaan sebagai medium pengawalan hak kebebasan bersuara dan disalahgunakan di dalam masyarakat. Yang pertama adalah Akta Hasutan 1948. Ianya merupakan akta yang digubal untuk menangani sebarang jenayah yang dibuat melalui ucapan yang cenderung untuk menghasut sehingga menyentuh sensitiviti, dan ini memberi impak negatif kepada sesetengah pihak. Akta selanjutnya adalah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1998. Akta ini digubal bagi mengawal naskah yang diterbitkan daripada digunakan sebagai medium secara bertulis dan bercetak yang berunsurkan fitnah dan isu yang menyentuh sentimen negatif di kalangan masyarakat. Kemajuan teknologi maklumat sentiasa berkembang mengikut peredaran masa. Bagi memastikan setiap kandungan komunikasi yang dikongsi menerusi platform laman sensawang dan media elektronik, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) telah menggubal satu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini digubal bagi menangani sebarang penyebaran berita maupun maklumat yang dibuat menerusi platform dan media elektronik. Akta Rahsia Rasmi 1972 pula merupakan akta yang dikuatkuasakan untuk mengawal dan melarang sebarang penerbitan dan penyebaran rahsia rasmi menerusi persuratan maupun dokumentasi yang dikategorikan sebagai rahsia, rahsia besar, sulit dan terhad. Selanjutnya, Kanun Kesiasaan merupakan peruntukan yang digubal mengandungi perkara berkaitan kesalahan berkaitan pertuturan yang menimbulkan fitnah dan pemusuhan di kalangan masyarakat seperti kecenderungan untuk membangkitkan sensitiviti dan pemusuhan di kalangan masyarakat sama ada di dalam kumpulan, kaum maupun agama yang berbeza-beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad bin Osman, nombor matrik 28293. Baik, kita terus pergi kepada perbincangan. Yang pertama, kita perlulah membuat pembaharuan dan perlindungan undang-undang untuk menjaga kebebasan bersuara. Yang kedua, memperkukuh pendidikan literasi media untuk memperkasakan individu menilai secara kritis setiap maklumat. Yang ketiga, mewujudkan ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam amalan syarikat teknologi. Yang keempat, perlindungan pemberi maklumat dan wartawan yang mendedahkan kesalahan dan salah laku. Yang kelima, kerjasama antarabangsa dalam melindungi dan mempromosikan kebebasan bersuara. Saya 276-039 Muhammad Syamil Fitri bin Muhammad Azmi ingin membentangkan bahagian rumusan di mana kebebasan bersuara adalah hak asasi yang penting dalam masyarakat demokratik
Sebagaimana yang kita tahu, ianya perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan bersuara dan kepentingan bersaing. Usaha untuk menangani cabaran seperti disinformasi haruslah mempertimbangkan prinsip kebebasan bersuara, melibatkan pembaruan undang-undang, promosi literasi media, keterusan syarikat teknologi, perlindungan pemberi maklumat dan wartawan serta kerjasama antarabangsa. Perlindungan suara masyarakat terpinggir dan penyertaan yang sama rata penting. Hal ini perlu mengembangkan persekitaran inklusif dan mendukung kebebasan bersuara. Sebagaimana rujukan yang telah saya lampirkan di slide PowerPoint, terdapat 3 rujukan daripada Ismail A.M. Mujen WK 2020 Hak Kebebasan Bersuara dalam Hak Kebebasan Beragama di Malaysia. Yang kedua, Khairuddin W.M. Embong A.H. Anas W.N. Ismail Dr. Ibrahim Fauzi tahun 2017. Yang ketiga, terakhir, Muhammad N. Chinnasamy S. Faizal S. dan Abdul N. tahun 2022.